sudah lama sebenarnya kita tak bercakap berkenaan tentang nilai estetika dalam fashion dan juga bagaimana fashion ini boleh diangkat sehingga ke peringkat antarabangsa daripada hasil seni karya anak-anak tempatan. Dan sempat kita berbicara dengan salah seorang perakit fashion tersohor di negara kita pada pagi ini, juga Peragawati yang juga datang bersama beliau di studio Selamat Pagi Malaysia. Selamat datang Anwar Faizal dan juga Alia Hana. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Yang sempat kita bicarakan sebelum bermula siaran nanti, bagaimana sebenarnya sinonimnya Anwar Faizal dengan koleksi-koleksi tertentu, tapi apa yang kita ingin tanyakan adalah bagaimana kolaborasi yang akan dibawakan ke peringkat antarabangsa. Mungkin Anwar boleh kongsikan dengan para penonton. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami pada pagi hari ini. Kolaborasi antarabangsa ini sebenarnya datang dengan tanpa sengaja, di mana saya telah dijemput melalui Instagram. Melalui Instagram kata berminat tak nak buat fashion show, bermula di Bali. Bermula di Bali, tapi dia ada satu terma di mana dia kata harus menggunakan kain etnik. Dan kain etnik, dan saya telah memilih kain plekat dan saya telah olah menjadi pakaian yang moden. Jadi ada macam dress, ada crop top. So dari situ Presiden Indonesia Fashion nampak koleksi tersebut. Kata, wow, kami tak sangka kain plekat tu boleh dijadikan dalam bentuk sebegini. So, berminatkah anda untuk membuat show di Jakarta pula? Dalam masa tak sampai 1 bulan. Dalam masa tak ada sebulan tu, saya pun ke Jakarta, tapi saya pun memberi syarat kepada mereka. Kata, boleh tak saya membawa model daripada Malaysia? Sebab dia orang ada tema, maksudnya tema dia adalah Love in Diversity. Dan Love in Diversity, saya fikirkan satu kepelbagaian, satu jenis yang something new on the fashion runway. Dan saya kata, boleh tak saya bawa model plus size dari Malaysia? Dia kata, oh okey, boleh, kami pun tak pernah ada benda tu di sini, silakan. Dan saya membawa Lea dan juga seorang lagi perawati, Kylie, ke Jakarta. Dan mereka mendapat sambutan yang sangat hangat dan sangat gembira, because pertama kali nampak pegawati yang plus size tapi cantik dan menawan. Okey. Lia dah berapa lama berkecimpung dalam dunia peragaan? Ada 4 atau 5 tahun. Tapi masa saya mula, saya bukan aktif sangat. So baru masa saya start kerja dengan Anwar Faizal. Okey, macam mana awak sendiri dalam industri peragaan ini, kerana tipikal kebiasaan fashion ni adalah yang bersaiz kosong. Untuk yang skinny model ataupun untuk mereka yang boleh dikategorikan sebagai mempunyai figura yang sebegitu. Jadi anda survive dalam industri ini, bagaimana untuk menonjolkan dia? Kita sendiri kena ada self confidence, kena confident dengan apa yang kita buat, dan juga social media juga ada main peranan dia lah. So you boleh buat your own advertisement, boleh buat you punya own concept photoshoot, macam tu. Okey. Dan sebenarnya kalau di negara barat, saiz kosong ni juga minoriti sebenarnya, sebab mereka secara build up memang saiz mereka ialah secara tipikal kita dapat lihat bagaimana saiz tu. Jadi bagaimana sebenarnya dengan penerimaan yang dapat dilihat di Bali, Jakarta, apa lagi selepas ini? Okey, apa yang kami buat kat Saiz sendiri, ada satu platform di mana ia digelar My Digital Fashion Week. Di situ kami menyediakan para peragawati dan peragawati from real people to the runway. Maknanya orang-orang biasa, kita melalui uji bakat dan kita akan menjalani latihan intensif selama 5 minggu. Jadi dalam latihan itu kita ujikan dia confidence, dia punya runway, dia punya personality, supaya bila kita ketengahkan di runway, designer tidak boleh berkata tidak. They cannot say no. So these people are ready, they are good and they can sell your clothes. Itu yang penting. Peragawati tugasnya adalah untuk menjual pakaian yang designer telah hasilkan dengan penuh lelah. Jadi itu tujuan utamanya. Tapi ialah bila bercakap membawa real people to the runway, itu ramai yang mungkin skeptikal kerana suatu peragaan fashion ini dia kadang-kala adalah fashion yang mungkin bersifat avant-garde ataupun fashion yang luar daripada kebiasaan dan juga extraordinary. Jadi macam mana menyesuaikan mungkin figura real people itu dengan rekaan Anwar yang kadang-kala juga extraordinary. Senyum dia. Itu yang penting. Kita perlu mengadakan kempen, bukanlah kata kempen, tapi satu jenis education, satu kesedaran yang bahawa mereka ini juga mempunyai tempat. Dan mereka ini juga cantik dan mereka ini mampu menjana pendapatan untuk designer. Sebab itu setelah saya membawa Lea, Kylie ke Jakarta dan seterusnya ke Bali dan Bangkok juga sudah memberi perhatian. Di mana satu-satunya plus size model daripada My Digital Fashion Week telah membuat
persembahan solo dan juga runway di situ. Jadi pintu tu sudah mula terbuka luas dan apa yang penting setiap designer itu perlu memahami bahawa klien anda adalah mempunyai pelbagai latar belakang. It can be anything, it can be anyone. Dan latihan yang Lia sendiri buat bagaimana daripada fashion show sebelum ini? Kita ada latihan runway, so macam posture, macam mana kita nak jalan, macam mana nak portray sendiri. Not only at the runway but backstage. Kalau you are on social media, macam mana kita nak portray ourselves dengan gambar-gambar yang kita post. Ketinggian Lia berapa? 175. Bukan tak ada, kalau tak ada heels. Heels, ya. Wow, okay. Tapi yang tu pun dah kira macam baseline. Supposed to be more higher. Tapi kita kena tunjuklah bahawa real people is real. So kita tak nak terlalu menggalah tinggi pasal tak logik dan tak relevan. So orang kita tingginya sebegini, designer perlu tahu ini adalah market anda. Tapi ataupun kita kata trademark kepada Anwar Faizal itu apa? Kalau mungkin setengah designer itu dia ada pegangan dia, trademark dia. Kalau untuk Anwar Faizal apa? Alhamdulillah baru saya 6 tahun berkecimpung dan alhamdulillah peminat fashion bila sekilas pandang dia tahu itu identiti Anwar Faizal. Dan saya rasa identiti saya mula pada pakaian yang siluet yang simple dan mungkin sedikit sensual. Sedikit sensual. Kalau kita saksikan ni antara koleksi yang pernah diperagakan sebelum ini. Dan namun apa yang menarik perhatian fashion di Indonesia adalah kain pelikat. Menunjukkan berapa mereka dekat dengan sesuatu yang sangat dekat di hati mereka. Bagaimana anda lihat macam di Malaysia ni kita ada songket, kita ada kain tenun, kita ada puak kumbu. Banyak sebenarnya, terlalu luas potensi untuk dibangunkan. Okey, sebenarnya potensi itu sangat besar. Cuma apa yang perlu kita lakukan, dan ini sebenarnya memerlukan sokongan banyak badan korporat dan badan kerajaan, bahawa kain Malaysia juga punya identiti tersendiri. Kita sering kali terdengar di media sosial pergaduhan antara negara jiran kita, siapa tidur siapa. Sebenarnya itu tidak, memang sejarah tidak boleh diubah. Kita memangnya serumpun dan apa yang kita perlukan adalah lebih menunjukkan identiti kita macam mana. Itu saja. Tapi kain-kain itu memang semuanya indah, semuanya cantik dan semuanya boleh diolah semula. Lia perlu untuk tampil menonjol berbanding dengan model-model lain. Kerana di pentas peragaan ini sudah pasti apa yang akan dinilai adalah dari segi cara berjalan, memperagakan dan juga keselesaan dengan desain atau baju tersebut. Jadi apa yang membuatkan anda cuba dan juga mula untuk menampilkan kelainan diri anda? Saya ada confidence dalam diri sendiri. Saya ada buat latihan, saya jaga badan, jaga makan. So, saya tahu apa yang boleh saya bagi untuk designer-designer that I work for. So, dengan confidence itu, masa saya jalan, masa saya ambil gambar, I make sure to portray that confidence. So, that sets me apart from model yang mungkin baru start ke, dah ada dalam industri ke. Kita sebenarnya merindukan acara-acara seperti ini sebablah dah 2 tahun semuanya agak terhad. Jadi bila adanya kembali semula mood, vibe backstage ini, apa yang anda sendiri nanti-nantikan setiap kali pertunjukan fashion? Okey, setiap kali pertunjukan fashion tentulah saya nervous yang tak terkata. Sebab kita tahu macam mana penerimaan orang ramai. Tapi yang penting kita perlu yakin dan percaya dirilah bahawa desain kita yang lakukan pada ketika itu adalah yang terbaik. Yang terbaik pada waktu itulah. Dan alhamdulillah saya juga mendapat sokongan daripada pihak CIMB untuk melakukan 2 minggu fashion yang besar sepanjang tahun. Di mana awal tahun kita telah melakukan Bazar Sahabaturrahim Raya dan juga baru-baru ini Oktober, di mana seni dan seni visual fashion telah digabungkan menjadi satu fashion show dan alhamdulillah fashion show itu sangat berjaya. Anwar Faizal selalu tampil dengan elemen kelainan. Kelainan dalam maksud itu adalah kadang-kala kita tak terfikir perkara itu akan dilakukan dan juga selalu tular di media sosial. Jadi macam mana menerima ataupun menghadapi penerimaan masyarakat yang kadang-kala tidak boleh menerima suatu bentuk fashion yang diilhamkan ataupun suatu bentuk pemakaian yang dikatakan tadi sebagai ada unsur-unsur sensual dan sebagainya. Okey, saya sering diajukan soalan ini. Jadi saya memikirkan adakah ini adalah stereotip rakyat Malaysia sahaja atau macam mana? Sebab tu saya keluar negara untuk
find out apa penerimaan orang luar pula. Dan orang luar pun sangat menghargai. Dan bila dari situ saya fikir, mungkin ini adalah identiti saya. Dan tak perlu saya ubah, hanya saya perlu perbaiki. Jadi mana ketikan yang membina saya ambil. Dan mana-mana kata-kata yang tak begitu manis tu saya abaikan je lah. Bagaimana Fazal lihat lebih banyak penglibatan pihak korporat sekarang untuk bidang-bidang seni kreatif sebegini? Alhamdulillah, sebenarnya perkhidmatan mereka sangat membantu sebab sewaktu pandemik, industri kreatif sangat terkesan di mana para model, koreografer, designer, artis semua tak susah mencari makan, tapi badan korporat telah membantu dan membina platform untuk kami. Untuk menjana semua pendapatan, untuk jumpstart our economy lah. Apa mungkin fokus Lia selepas ini? Sudah bekerjasama dengan Parker Fashion. Mungkin selepas ini ada tumpuan untuk bekerjasama dengan fashion house pula? Mungkin, Alhamdulillah. Setakat ni saya dah pergi ke Jakarta. So harapan saya ialah untuk pergi lagi international. Maybe to European countries. So saya memang ada contact dengan international fashion house. But tengok macam mana. Maybe 2023. InsyaAllah. Dan untuk 2023 ini, apa kalau boleh beri sedikit bayangan preview apa yang sedang dirancangkan? Alhamdulillah, saya rasa macam saya ni macam Siti Nurhaliza, jadual padat sepanjang tahun. Okey, tapi yang paling dekatlah show Hari Raya, di mana Minggu Fashion Hari Raya akan berlangsung daripada 2 hingga 5 Mac tahun 2023. Ada pelibatan sekitar 16 designer untuk koleksi raya terbaru dan di mana kami masih cuba mengambil elemen-elemen heritage. Kami galakkan designer untuk menggunakan kain seperti batik, seperti songket dan juga pelikat. So kita nak galakkan anak muda pakai kain heritage kita. Untuk Raya 2023, warna apa yang kita in ataupun Okey, warna itu saya tak tahu. Saya tak ikut trend, tapi saya cuba cipta trend saya sendiri. Okey. Tunggu dan lihatlah. Kita juga dapat lihat bagaimana sebenarnya selain daripada industri-industri lain, Madrid misalnya juga sering membawakan Parker Fashion kita, bawa ke Expo Milano, Dubai dan sebagainya. Bagaimana ini juga membantu untuk sekurang-kurangnya memberikan jaringan network kepada para Parker Fashion kita dengan pasaran antarabangsa? Okey, sebenarnya network itu adalah satu value yang sangat penting. Kadang designer ni terlepas pandang benda tu. Mereka rasa macam, mereka nak something yang glamour, something yang besar. Sebenarnya tidak. Saya rasa saya banyak berjaya di atas network yang saya ada. Dan Badan Siti Madrid membantu membawa designer keluar. Sebenarnya mereka cuma bantu, bantuan mereka besar, tapi dari segi the whole bigger picture, bantuan mereka cuma kecil. The rest of the work, you have to do it yourself. Jadi kalau tadi Lia kata nak mencuba pasaran antarabangsa kan, dalam kategori high fashion masih lagi menggunakan model-model skinny, kurus tinggi, dan ada juga stereotip hanya yang mungkin berkulit cerah ataupun putih semata-mata. Malah yang berkulit hitam juga agak sukar diterima dalam high fashion. Jadi apakah adanya objektif anda ataupun usaha anda ke arah peragaan high fashion ini? Setakat ni untuk plus size memang susah sikit, tapi saya ada confidence yang saya boleh buat. Saya ada kriteria yang sama dengan model-model yang mungkin size 0 ke apa. So saya confident yang saya boleh buat lah, as long as I add value to their show. Adakah Lia rasa sebab kadang-kadang kalau kita tengok TVC pun, there's something for everyone. Of course. Dia ada watak untuk kanak-kanak, ada watak untuk keluarga emas, ada watak untuk certain karakteristik. Adakah itu Lia rasa Lia yakin boleh masuk ke dalam pasaran tersebut? Boleh. Saya memang dah masuk. So I just need to do more now. Kita juga cuba to normalize that situation. Sebab orang selalu fikir runway model kurus size 0. Sebenarnya tidak. Kita kena ubah mindset tersebut dan kami di My Digital Fashion Week sedang menuju ke arah itu. Real people ni adakah semuanya ketinggian dia ataupun ada yang rendah lagi? Ada. Kita ada ramai petite model. Bawah 157 pun ada. Lelaki dan wanita. Umur 60 tahun pun ada. Wow, itu memang variasi. Sangat-sangat variasi. Dan bila real people. Kami masukkan wanita yang berumur 60 tahun, ramai pengunjung yang berasa terharu. Dan antaranya adalah seperti show raya tahun lepas, ada permaisuri Selangor. Dia berkata, thank you for including us. Mana merepresentasi wanita yang berumur di atas pentas peragaan. Yang penting confident. Dan juga keyakinan. Tapi itulah dia. Not every dress suits everyone. Tidak semua baju itu boleh dipakai ataupun mungkin sesuai dengan semua orang. Jadi macam mana Anwar cuba untuk membawa gambaran bahawasanya mungkin apa yang diperagakan itu boleh diterima tetapi tidak semestinya
perlu disesuaikan dengan semua peringkat umur ataupun semua kehendak? Okey, itu sebenarnya memang satu cabaran yang sangat besar. Tapi bagi pihak kami sebagai agensi di Magenta Fashion Week, setiap designer kami sediakan ukuran model. Supaya mereka boleh sediakan baju yang mengikut ukuran bersesuaian. Dan daripada situ, sebagai contoh, kita ada layer tinggi dan berisi sedikit. So, bila orang ramai tengok, okey, badan saya lebih kurang macam badan layer. So, ini adalah satu gambaran the kind of way I should dress up. So itu adalah satu sahaja yang kami boleh membantu dan mengatasi cabaran tersebut. Sebenarnya amalan ataupun praktis yang disebutkan tadi ni ada misalnya jenama-jenama antarabangsa di laman rasmi web mereka, laman web rasmi mereka ada berkata model ini berketinggian berapa dan menggunakan saiz berapa. Jadi kita boleh membuat perbandingan. Adakah itu sepatutnya juga dipraktikkan lebih luas lagi? Yes, mesti dipraktikkan supaya orang they can relate. Dia tengok, okey, aku punya tinggi segini, berat sebegini, model ni macam gini. So, mungkin bersesuaian dengan diri saya. Sebegitulah. Cuma saya nak tanyalah, mungkin komen Anwar ya, berkenaan sekarang ni begitu ramai yang claim dirinya ialah designer, sedangkan hanya menjual baju sahaja ataupun dicetak semula sahaja. Jadi kadang-kadang nilai estetika design, rekaan fashion itu semakin kehilangan. Anda sendiri sebagai seorang yang pure dan juga jati fashion designer, macam mana melihat trend ini kadang-kadang akan serba sedikit menjejaskan kualiti originality design itu? Bagi saya rasa itulah satu competition yang sihat. It's a very healthy competition. Sebab kalau tiada orang-orang sebegini, kita akan masih ditakut lama. Okey, tanpa cabaran sebegini, saya tak akan mencabar diri saya untuk menghasilkan lebih baik. So, sebagai designer yang lebih senior sekarang ni, saya memerlukan mereka untuk menjadi lebih kreatif. To push forward. Yes. Mereka adalah sumber motivasi bagi saya. Dan menuju ke arah fashion show dan juga pelibatan dalam bidang peragaan ini, bagaimana rutin harian Leah untuk sentiasa top notch untuk sesuatu show ataupun photoshoot? Semua orang ingat that plus size model tak payah jaga badan, tak payah jaga makan. That's so true. So I make sure to go to the gym setiap hari, buat cardio. I juga akan latih I punya walk untuk runway, buat stretches. So benda-benda yang penting untuk runway ke photoshoot, I make sure setiap hari I kena practice. Dengan penjagaan kulit, rambut dan segala. Mereka ada mereka punya checklist lah. Seperti kami memberikan mereka checklist seperti di fashion show, apa yang perlu dibawa. Kasut hitam, kasut colour nude, kasut putih, pakaian dalam, set rambut, alat makeup, dan semua kami dah brief mereka. Alhamdulillah, ini produknya. Tahniah pada Leah dan semoga maju jaya. Kita tengok juga sejarah ada beberapa mereka fashion yang bergerak individu bila bekerjasama dengan big fashion house macam contoh Michael Kors mula membina nama apabila dipacu oleh fashion house yang besar. Apakah ada juga mungkin perancangan Anwar untuk bekerjasama dengan big fashion house di peringkat tertentu? Saya memang sentiasa menanti peluang tersebut. Kalau diberi peluang, memang saya sangat ingin berkolaborasi. Tak kisah fashion house besar atau kecil. Dan baru-baru ini kami juga berkolaborasi dengan artis seni visual, iaitu Faizal Yunus, saudara Faizal Yunus, pemenang Malaysia Emerging Artist Award. Dan pertama kali saya kolaborasi dengan pelukis. Tak pernah berkolaborasi dengan pelukis dan dia pula banyak menggunakan warna yang saya tak suka. Okey. Warna apa yang Fazal tak suka? Saya suka warna yang strong colour. Saya suka macam hitam, merah, gold. Hitam, merah, gold. Dan dia pula banyak menggunakan warna biru, purple dan banyak-banyak colour pastel. Pink memang tak suka lah. Saya suka pink, tapi shocking pink. So saya suka colour-colour yang bold dan dia warna-warna yang sangat tak bold. Jadi saya cuba mencabar diri saya dan alhamdulillah koleksi itu sold out. Wow. Okey, masih lagi mengekalkan peratusan untuk lelaki dan wanita itu di seimbang. Untuk hari raya saya banyak fokus pada lelaki. Tapi sepanjang tahun tak kisahlah siapa datang nak jadi klien, kita terima je seadanya. Dan Leah pula bagi ramai sebenarnya yang menyimpan cita-cita, tapi kita dengarkan Leah sebut confident berkali-kali tadi. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mereka yang juga ada cita-cita yang sama, mungkin bukan tak masuk runway pun, tapi untuk menggayakan pakaian itu sebab mereka plus size, keyakinan itu mungkin ada terkesan sedikit. Apa yang Leah ingin katakan kepada mereka? My first advice is to ignore apa yang orang cakap tentang you or your category. So memang yang tu memang susah sikit, tapi it's a good practice. So to have your self confidence, you can make sure that you love yourself first, so that apa-apa yang orang cakap doesn't affect you.
Jadi kurus bukan definisi sebenar fashion. Exactly. Okey, Anwar, mungkin untuk 2023 apakah mungkin perkongsian bersama dengan peminat-peminat rekaan fashion anda dan juga penonton-penonton kita? Okey, untuk 2023 anda mungkin boleh lebih berani dalam bereksperimentasi. Sebab dunia kini makin bebas dan reference pun banyak. So you are free to do whatever you want to do. Dan yang paling penting, support produk tempatan. Betul. Okey. Saya sambut cabaran tu, saya beli baju merah tahun ni. Sebab saya memang tak suka warna merah. Oh ya ke? Saya akan cuba warna merah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Takut ada dengan cabaran daripada Mak Yan pagi ini. Okey, terima kasih dia. Terima kasih. InsyaAllah kita bersua kembali dan juga kita nak berehat seketika sebelum kita